Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bab 2 pembezaan bahagian 2.2 iaitu tentang terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil darab dan hasil bahagi ungkapan algebra. So, ungkapan algebra maksudnya ungkapan yang terdiri daripada dua ataupun lebih sebutan algebra itu. Jadi katakan kita ada Y sama dengan UV, di mana U dan V ini adalah ungkapan algebra masing-masing, hasil darab mereka. Jadi untuk mencarikan terbitan pertama, jadi dy dx, kita akan dapat rumus yang digunakan pakai di sini adalah betul hasil darab, iaitu U, kita kekalkan U dan kita bezakan V terhadap X. Kemudian tambah dengan kita kekalkan V dan kita bezakan U terhadap X. So, inilah rumus yang kita akan guna pakai dalam ungkapan yang melibatkan hasil darab ataupun fungsi yang melibatkan hasil darab ungkapan algebra. So, kita lihat contoh 8 di sini, 8A. Kita ada satu ungkapan, katakan Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Kemudian didarabkan dengan X tolak 3 kuasa 4. Jadi di sini kita ada U dengan V lah. Okey, U dengan V, ungkapan U dan V ya. Jadi kita keluarkan UV. So, U kita adalah X kuasa 2 tambah 1. Kita bezakan DU terhadap DX. Kita akan dapat, bawakan kuasanya, kita dapat 2X dan turunkan kuasa dapat 1. Kemudian V kita adalah X tolak 3 kuasa 4. Dan untuk membezakan dV terhadap dx, kita bawakan kuasa ke depan jadi 4. Sebutan tu ditulis dan kuasanya turun 1 dapat kuasanya 3. Kemudian bezakan yang sebutan x ini. Jadi bezakan x kita dapat 1. Jadi sebenarnya kita akan dapat 4 x tolak 3 kuasanya 3. Okey, setelah dapat ini, kita akan teruskan dengan untuk mencari dy dx. Bezakan y terhadap x. So, maksudnya kita akan gunakan betul hasil darab inilah, iaitu kekalkan U, X kuasa 2 tambah 1 dan darab dengan beza V terhadap X, iaitu 4. Ya, kita boleh tulis dalam kurungan 4 X tolak 3 kuasa 3. Kemudian kita tambah dengan V, kekalkan V, maksudnya kita ada X tolak 3 kuasa 4 dan kita darab dengan du dx iaitu 2x. Nah, itu dia. Kita masukkan maklumat satu demi satu dengan berhati-hati. Okey, selepas ini kita akan faktorkan ya. Kita cari mana sebutan yang sebenarnya kita keluarkan dia. So, di sini kita nampaklah X tolak 3 kita boleh keluarkan. Dan keluarkan kuasa yang paling rendah lah. Di sini ada kuasa 3 dan kuasa 4. Jadi kita boleh keluarkan kuasa 3. Kemudian kita ada 2 di sini. Okey, dan di sini ada 4. 4 maksudnya kita adalah 2 darab 2 kan? Kita ada 2 darab 2 di sini. Jadi kita keluarkan 1, 2. Okey, mari kita keluarkan. Jadi cikgu akan keluarkan X tolak 3, kuasa 3 lah, kuasa yang terendah, keluarkan semua. Kemudian kita keluarkan 2, jadi 2 tu cikgu letak di depan. Cikgu keluarkan ini, yang sepunya di antara dua-dua lengkapan. Kemudian yang baki dia ni, yang baki ni kita ada 2. Kemudian kurungan X kuasa 2 tambah 1, kita duduk dalam kurungan besar. Dan campur dengan yang ini tinggal X tolak 3 lah. Sebab ada 4 kan, dah keluarkan 3 tinggal 1 lagi dan di sini tinggal X. Macam ni. Apa kita kena buat sekarang, kita ringkaskan ungkapan yang dalam kurungan. Okey. Boleh ya. So, ini kita akan dapat kembangkan dia. 2X kuasa 2 tambah 2. Dan sebelah sini kita dapat X kuasa 2 tolak 3X. Nah, kita kumpul dan susun semula, kita akan dapat 2 X tolak 3 kuasa 3. Kemudian dalamnya kita dapat 3x kuasa 2 sebab 2x kuasa 2 tambah x kuasa 2 dapat 3x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. So, itulah hasil terbitan ungkapan itu terhadap x.
Baiklah, sekarang mari kita lihat soalan B. Soalan B kita ada, katakan Y sama dengan 3X tambah 2 dan punca kuasa 2 4X tolak 1. Jadi di sini ada ungkapan U dan V juga. Ini adalah U dan V. Kita keluarkan U sama dengan 3X tambah 2. Mula-mulanya kita bezakan DU terhadap DX. Kita akan dapat 3 untuk ini. Kemudian kita bezakan V kita adalah punca kuasa 2 4X tolak 1. Nah, untuk menjalankan pembezaan, kita selalunya akan tuliskan punca kuasa 2 tu sebagai kuasa 1/2 ya, supaya kita memudahkan proses pembezaan kita. So, bezakan V terhadap X kita akan dapat, bawakan kuasa ke depan, kita dapat 1/2 4X tolak 1 dan kuasanya 1/2 ni turunkan, tolak 1 lah. Dan kemudian kita bezakan 4X ni, kita dapat 4 saja. So, sekarang kita permudahkan yang mana boleh kita permudahkan, kita dapat 2. So, kita akan dapat 2, 4X tolak 1, kuasanya negatif 1/2. Okey. Jadi kita boleh tukarkan dia dalam bentuk 2 per punca 4X tolak 1. Kalau kita lihat di sini, kuasanya negatif 1/2, maksudnya dia duduk sebagai penyebut. Ya, jadi 1 per 4X tolak 1 kuasa negatif 1/2 ni sebenarnya sama dengan 1 per ya, 1 per 4X tolak 1 kuasanya 1/2. Jadi kita tukarkan kuasa 1/2 sebagai punca kuasa 2. Okey, selepas itu kita teruskan dengan proses pembezaan kita. Ya, proses pembezaan iaitu kita nak cari dy dx. Ya, dy dx ialah, okey, di sini kita kekalkan u, kita ada 3x tambah 2. Kemudian kita ambil hasil pembezaan iaitu 2 per punca 4x tolak 1. Ini kita dapat 4x tolak 1. Okey. Kemudian kita tambah dengan kekalkan V. Kita ada punca kuasa 2 4X tolak 1 dan kemudian kita darabkan dengan 3. Ini dia. Ini adalah hasil pembezaannya dan kita ringkaskanlah. Kita ringkaskan dia. Ya, kita darabkan, kita dapat di sini kita dapat 2 3X tambah 2 ya per punca kuasa 4X tolak 1 dan sini kita ada 3 punca kuasa 2 4X tolak 1. Okey, kita dapat macam ni kan. Ringkaskan ya ungkapan ini. So, apa kita kena buat? Ya, jadi proses di sini kita darabkan lah. Kita darabkan ini seolah-olah persatukan. Jadi kita jadikan dia penyebut yang sama di sini. Jadi kita akan dapat, ya, kita dapat ungkapan dia dengan penyebutnya punca 4X tolak 1. Okey, dan di sini tak ada perubahan sebab penyebutnya memang sama. Sebelah sini oleh kerana persatukan, jadi 1 darab. So, di sini dia darab dengan punca 4X tolak 1. Jadi pengangkanya pun kena darab lah punca 4X tolak 1. So, kita akan dapat 3 punca darab dengan punca, kita tinggal 4X tolak 1. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan di sini. Kita akan dapat ringkasan yang di atas ini, kita dapat kembangkan ya. Ini adalah 2 darab 3, 6X tambah 4 tambah 12X tolak 3 dan per punca 4X tolak 1. Jadi akhirnya kita akan dapat, cikgu tulis kat sebelah, iaitu kita akan dapat 18X tambah 1 per punca 4X tolak 1. So, itulah jawapan hasil pembezaan bagi dua ungkapan itu.